Sorry, minta maaf. Kita ulang balik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat bertemu pada siri yang ke-51 dan saya kira merupakan siri kedua yang terakhir daripada 52 siri yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Baik, walaupun dari sudut ayatnya ada 88 ayat, kan, tak mengapalah kita kita berhenti pada ataupun kita habiskan setakat 52 siri sahaja. Untuk malam ini kita akan bincang tentang suratul Hasyr ayat 18 yang dapat diberi tema sebagai sentiasa muhasabah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, seperti biasa yang merujuk kepada orang beriman artinya di sana ada tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh orang yang beriman. Dan tanggungjawab tadi ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan disusuli dengan ayat yang berikut. Ayat 19, wala takunu kallazi, janganlah kamu menjadi orang yang nasullaha, orang yang lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka ataupun lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, ulaika humul fasiqun, itulah Quranul Azim ataupun orang panggil tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahawa takwa itu sendiri dapat diaplikasikan ataupun dapat dilaksanakan dengan dua cara. Pertama, taat kepada aturan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila mana kita bincangkan tentang takwa, ayat ini kan daripada mula-mula lagi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kan. Ada sebagai contohlah kata kalau mukmin, okey, yang hadir setiap kali solat Jumaat, khatib selalu berpesan kan ittaqullah, kan. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan sebahagian kita menterjemahkan kepada takutlah kamu kepada Allah. Takut dalam erti kata mematuhi segala perintah dan larangan Allah. Baik, yang pertama adalah taat kepada peraturan ataupun kepada aturan, ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita tidak boleh kata saya telah mendirikan solat dan selepas itu saya melakukan maksiat. Kan? Ini berlakulah, kan? Mungkin dalam kalangan bukan orang lain lah, kita letak diri kita sendiri sebagai ruang ataupun titik untuk kita muhasabah. Kita solat, tapi selepas solat mungkin maksiat yang kita lakukan, mungkinlah kalau kita tanya kepada masyarakat hari ini, kan, jadi mereka tidak berjudi,
mereka tidak mencuri, mereka tidak merompak, tapi maksiat yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang hari ini adalah walaupun mulut tidak bercakap, tapi tangan yang menulis, tangan yang menaik. Daripada situlah berlakunya kan cacian, adu domba, fitnah memfitnah, umpak melumpak kan, sepak dan pelbagai lagi lah dalam bentuk yang kita boleh tengok lihat dalam media sosial hari ini. Berapa 30 tahun dululah. Kalau orang tua dulu-dulu kan di kampung-kampung duk atas wakaf sambil sembang-sembang. Sembang tu ada yang baik, ada yang tidak baik. Baik. Jadi ini kerana makna takwa itu sendiri adalah bersinergi, maknanya dia tak dapat nak dipisahkan daripada melaksanakan ketaatan dan pada masa yang sama ialah meninggalkan larangan. Kan? Jadi artinya kita buat apa yang Tuhan suruh dan kita tinggal apa yang Tuhan larang. Tak boleh kita buat saja kebaikan dan pada masa yang sama kita buat juga keburukan. Kan? Jadi belum termasuk dalam mereka yang benar-benar bertakwa. Ini ruang untuk yang pertama lah untuk kita diri sendiri muhasabah. Baik, begitu juga kalau kita tengok kepada tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga menyatakan bahawa perintah takwa dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, Imam Al-Qurtubi tadi, berimanlah kamu kepada segala perintah dan larangan dengan melaksanakan kewajipan yang difardukan Allah kepada kita. Sebagai orang yang beriman dan menjauhi segala larangan yang secara keseluruhannya kita tinggalkan dalam semua aspek kehidupan kita. Memang bercakap senang tak? Bercakap senang, kita boleh buat benda yang baik, benda yang ataupun yang diperintahkan, tetapi kita sendiri agak sukar untuk nak meninggalkan perkara-perkara atau benda-benda yang dilarang dalam agama. Contoh kata tadilah, kan? Boleh tak kita nak tinggalkan mengumpat? Boleh tak kita nak meninggalkan amalan mencela? Kan? Yang begitu banyak berlaku, terutama dalam media sosial hari ini. Kan? Kita rasa okey. Okey tak? Kan? Baik, sebagai allazi memiliki komitmen. Ini kata susah ni tuan-tuan. Kan? Bila kita jadi allazina amanu nak naik ranking kan daripada mula-mula muslim. Yang kedua allazina amanu mukmin. Yang ketiga muhsin, baik untuk diri sendiri. Yang keempat muslih, baik untuk diri sendiri dan juga boleh baiki orang lain. Dan yang kelima adalah muttaqi, yang bertakwa. Perbincangan kita pada level yang kedua iaitu mukmin. Orang mukmin maknanya dia lebih baik sedikit daripada Muslim, daripada orang Islam kerana dia ada unsur keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, jadi apabila menyebutkan tentang allazina amanu, kena ada tanggungjawab, iltizam, komitmen untuk sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala haitsuma kunna, kan, di mana sahaja kita berada. Baik, ini kerana dalam hanya diperuntukkan ataupun ditujukan kepada allazina amanu. Artinya apabila la yu'minu, dia tidak beriman, kan, maka dia kena beriman terlebih dahulu. Nak dapat takwa syaratnya mesti iman. Dan nak dapat takwa, iman pula bukan iman yang naik turun yo-yo, tapi iman yang stabil, iman yang mantap ataupun istiqamah. Yang inilah merupakan cabaran yang paling sukar bagi diri kita. Kita tidak tuding pada orang lain. Kita tengok pada diri kita agak-agaknya macam mana. Dan amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunat untuk kita nak meningkatkan ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara biasalah yang kita selalu ulang-ulang. Dan amalan-amalan yang bersifat yang fardu ni boleh kata semua orang solat.
Kan kita letak prasangka baik macam tu. Cuma adapun amalan yang sunat, inilah dia kan, untuk nak meningkatkan darjah ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat mencapai allazina amanu, orang yang bertakwa dalam erti kata yang, orang yang beriman dalam erti kata yang sebenar, dan dengan keimanan dan amal tadi akan melonjakkan kita untuk mencapai muttaqi, kan, tahap orang yang bertakwa. Baik. Dalam ayat seterusnya, inilah yang ada maksud ataupun mempunyai maksud dan motivasi yang mendalam tentang muhasabah diri dan kepentingan pengurusan masa yang baik agar menjadi penting untuk sentiasa menanam kebaikan untuk kita ambil ataupun kita petik di akhir zaman. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wal tanzur nafsun ma qaddamat, tiap diri perhati tengok apa yang dia buat untuk hari esok, yakni akhirat. Dan ayat yang selepasnya adalah wattaqullah. Allah ulang sekali lagi perkataan bertakwalah kepada Allah. Baik, perkataan nazara. Nazara ni kalau bahasa mudah kita panggil pandang, tengok. Kan? Wal tanzur, hendaklah kamu memandang. Perhati, tengok, melihat secara lama-lama, iaitu berfikir secara mendalam kepada diri kita. Kan, duduk termenung tepi sawah ke, kan, ataupun tak kira lah, malam-malam ke keluar tengok bintang di langit, kan, bulan di langit, ataupun hujan rintik-rintik dan sebagainya, kita tengok. Ataupun juga mungkin duduk dalam bilik kita, duduk atas tikar sejadah contohlah, kan, kita merenung aku ni ke mana. Bukan hanya dalam konteks kerjaya kita, kan, tetapi dalam konteks kerja kita, kerja hakiki kita sebagai hamba Allah Subhanahu, kan, nyawa makin sedikit, kan, kemudian kudrat pun dah makin berkurangan. Harap ke tidak kita nak buat amal ibadah sebagaimana ketika badan masih gagah lagi, kan. Bila dah berumur, macam-macam sakit ada halangan. Kalau dulu-dulu tak berapa nak rajin, bila ada kesedaran dan ada halangan sana sini dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia perintahkan kita, suruh kita apa? Kita tengok apa yang kita labur untuk hari akhirat. Bukan hanya sekadar labur bagi duit RM1 dalam tabung, letak RM5 dalam tabung, tak, kan? Tapi pelaburan itulah lebih menjurus kepada yang amal ibadah kita terutamanya. Kerana segala amalan yang kita lakukan masa kita hidup ini adalah saham untuk kehidupan. Biasalah kita leka, kan, kita lalai, kan, dan sebagainya disibukkan oleh pelbagai perkara seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Munafiqun, kan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah kerana amwalukum, harta kamu, wa auladukum, anak pinak kamu, kan, melalaikan kamu, melekakan kamu daripada zikrillah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini pun kita boleh faham dah, kan, wahai orang beriman, Tuhan kata jangan kerana harta benda, yang termasuklah pekerjaan kerja buat kita lah, yang bisnes kambing lembu ke, pelbagai lagi lah yang menjadi asbab kita ni leka kepada daripada beribadah kepada Allah Ta'ala, ataupun juga anak cucu ini menjadi asbab penghalang kita untuk solat ke dan lain-lain lah. Baik, jadi balik kepada sini, jika kita buat baik, maka akan dapat saham yang baik. Ini juga kita maklum, semua orang tahu. Kalau buat baik akan dapat kebaikan, dan jika buat buruk maka dia akan dapat balasan yang
yang buruk. Baik, kembali kepada perkataan wad. Perkataan wad di sini biasa kita dengar kalau anak-anak kita belajar bahasa Arab ni panggil wadan. Wadan ni maknanya esok ataupun besok. Dia ada banyak makna. Perkataan wad ini dia ada banyak makna. Kan? Dan antaranya yang popular ialah esok ataupun besok lah. Baik. Jadi Imam Al-Qurtubi dia kata yang dimaksudkan dengan wad di sini ialah hari kiamat. Bukan esok, misal kata hari ini hari Selasa, bila kita sebut wadan, kan besoklah hari Rabu. Contohnya, saya pergi wadan adalah esok. Bila sampai di Mesir, orang Mesir dia bercakap bahasa Ami, dialek Mesir kan. Dia disebut bukroh, kan? Disebut bukroh. Dia tak sebut wadan, kan? Dia adalah Arab. Biasalah sebagai setengah dialek di negara Arab ni, dia ada lahjah ataupun dialek yang tersendiri. Kan? Kalau kita pergi ke Saudi, dia ada slang dia, huruf dia bertukar. Kalau di Mesir ni, misalnya huruf qaf ditukar jadi hamzah, haqqi jadi haqqi. Dia adalah dia punya penukaran macam di Mesir, di Saudi ni ataupun dajlah kan, huruf jim jadi ga dan sebagainya. Baik. Dan sebahagian ahli tafsir menyatakan dalam setengah riwayat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendekatkan hari kiamat. Hingga menjadikan seolah-olah besok akan berlaku. Nak ceritanya, bila esok akan berlaku, kan apa kita nak buat? Ibarat kata kalau kita lah nak mati, kan? Bila dapat tahu esok nak mati, ibarat kata kalau banduan lah yang berada pada sel yang terakhir, kan? Esok akan digantunglah pada hari Jumaat. Kerana kita maklum bahawa banduan ni biasanya digantung ataupun menjalani hukuman gantung tu pada subuh hari Jumaat, kan? Contohlah. Baik. Jadi Allah sentiasa mendekatkan hari kiamat hingga menjadikannya seakan terjadi besok. Seolah-olah besok dah, kan? Dan esok adalah hari kiamat. Besok adalah hari kiamat. Kalau kiamat besar, okey, kiamat kecil makna kiamat pada diri kita. Kiamat pada diri kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok dalam sebulan dua ini, kan, ramai kan menjadi ruang muhasabah diri kita. Sebab apa? Kita ni sibuk 24 jam, kan, sibuk kerja dengan kerjanya, dengan urusan keduniaannya dan sebagainya. Kita ambil masa, Allahu Akbar, aku ni pahala tak berapa banyak. Agak-agaknya kalaulah mati hari ni, kan, kita pun penung tengok aku ni ke syurga ke neraka. Itu pun kalau ada kesempatan untuk berfikir, merenung diri, kan, ke mana hala tuju. Bukannya sebahagian orang dia fikir nanti bila pencen tahun depan, bila pencen 2 tahun lagi, apa benda nak dibuat? Nak buka bisnes ayam ke, kan, telur ke, kambing ke, kan, dan sebagainya. Sedangkan yang sepatutnya difikir adalah bagaimana untuk nak selamat di akhirat nanti. Kan? Pekerjaan dunia tu penting, kita tidak nafikan, tetapi kita jangan sekali-kali menjadi hamba dunia. Berpadalah. Ada juga yang mengertikan ataupun memberi makna perkataan wad itu sesuai dengan maknanya yang asli, iaitu esok. Esok. Yang pertama, tiada kiamat menunjukkan kedekatan berlakunya kiamat. Dan yang kedua adalah dengan makna asalnya esok. Ia juga boleh ditafsirkan ataupun dapat kita fahami bahawa kita diperintahkan untuk sentiasa muhasabah. Kan, apa yang kamu buat untuk esok hari, kan? Jadi sentiasa muhasabah dan buat penambahbaikan demi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Tak kira lah kalau dalam konteks kerja kita, kan, kita ada refleksi.
Kalau saya pergi menyelia lah, pergi menyelia guru pelatih ni, dia ada refleksi kan, apa yang kita buat. Malah kami di universiti pun ada juga refleksi untuk kita buat refleksi lah, pantulan dan muhasabah diri terhadap kualiti ataupun mutu penyampaian kita setelah para pelajar. Kita ada ruang untuk kita muhasabah diri. Kalau untuk tahun depan ataupun untuk semester depan, aku nak buat begini-begini, lebih baik lagi daripada yang kita telah sediakan PDP, apa panggil, pengajaran dan pembelajaran pada semester ini. Ini sekadar contohlah. Maknanya ada ruang muhasabah diri. Baik, buat penambahbaikan demi mencapai masa depan yang lebih baik. Sama ada masa depan tadi itu dalam konteks dunia, yang jangka pendek, yang jangka panjang, ataupun juga kehidupan yang kekal abadi sebagai bekal untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, melihat masa lalu untuk dijadikan sebagai iktibar ataupun sempadan dengan iktibar masa depan. Kita dah tahu dah kalau buat macam ni masa lalu begini memang tak boleh. Atau juga menjadi pelajaran lepas sebagai pelaburan besar untuk kita masa harapan. Yang saya sebutkan tadi, sama ada masa harapan tu kita nak kira masuk yang apa yang hakiki, iaitu kehidupan alam akhirat yang kekal abadi. Baik, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga ayat ini disamakan dengan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini biasalah kita dengar, kan? Biasanya ada orang kata sandarkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Hasibu anfusakum, hisablah diri kamu sebelum antuhasabu, sebelum kamu hisab, sebelum kamu dihisab. Maknanya hitunglah, semaklah kan, ataupun auditlah diri kita sebelum kita nak audit di orang lain. Hisablah atau muhasabahlah diri kalian sebelum nanti kalian atau kamu dihisab, yakni pada hari akhirat. Ini biasa kita dengarlah. Baik, yang kedua ialah lepas daripada ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah ulang sekali lagi. Ya, Allah ulang sekali. Allah mengulang untuk kali kedua. Ayat yang samalah, makna frasa yang sama kan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau orang tak tahu, dia kata mana ada, tak ada. Ada, cuma bukanlah dalam bentuk wattaqullah, tapi dalam bentuk apa dia? Samalah. Yang pertama ini ittaqullah, kan? Ittaqullah sama dengan wattaqullah. Ini samalah maksud dia. Waw tu adalah waw ataf. Itu dari sudut nahwu bahasa Arab lah. Baik. Jadi Allah kembali ulang untuk kali kedua perkataan ini, wattaqullah, yang maknanya samalah, yakni bertakwalah kamu kepada Allah. Baik, dalam kaedah bahasa Arab, apabila ada suatu kata yang diulang dua kali dalam satu susunan perkataan, maka ayat tadi biasa dia panggil apa dia? Menunjukkan benda tu penting ataupun sungguh-sungguh. Kan? Kalau kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi suatu perkara 3 kali, kan? 3 kali maknanya fahamlah sahabat bahawa apa yang disebutkan oleh Nabi tadi itu cukup penting berbanding dengan dalam ucapan yang lain ataupun dalam benda yang lain Nabi hanya menyebut 1 kali sahaja. Jadi beza. Baik, wattaqullah kali kedua Allah sebut, artinya ada penekanan ataupun ada sungguh-sungguh, yakni mesti dilakukan secara bersungguh-sungguh. Dan Imam Al-Qurtubi juga ada menjelaskan bahawa kalimah wattaqullah membawa maksud dapat difahami sebagai perintah untuk bertaubat. Kan? Bukanlah kita terjemah betul. Kalau terjemah betul wattaqullah ni bertakwa kepada Allah. Artinya bagaimana kita maklum taat patuh kepada perintah, tinggalkan larangan. Kan? Tidak hanya sekadar itu,
Tetapi kata Imam Al-Qurtubi ialah perintah untuk bertaubat. Bukan hanya di bibir saja, bukan hanya di mulut saja, tapi mestilah diterjemahkan melalui tindakan kita ada keinsafan. Kalau hanya sekadar bertaubat, taubat apa? Kan biasa mungkin sebahagian daripada kita dia permainkan ataupun dia tak faham. Dia hanya sekadar taubat saja. Tapi dia tidak faham erti kata taubat itu adalah taubatan nasuhat yang benar-benar taubat yang menjadi syarat akan penerimaan taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, tak tak dikira, belum dikira dia tadi itu benar-benar bertaubat. Baik. Kemudian sedangkan pengulangan kalimah wattaqullah untuk kali yang kedua ini membawa pengertian ataupun makna supaya kita berhati-hati. Supaya kita lebih berhati-hati terhadap segala kemungkinan perbuatan maksiat yang boleh berlaku. Kemudian tidak akan pernah berhenti daripada menggoda manusia. Kan mungkin sebagian orang dia tengok syaitan suruh buat jahat, kan? Aku buat baik ni, kan mungkin syaitan tak suruh tak. Ingat bahawa bila kita buat baik, bila kita buat amalan baik pun ada kalanya syaitan duduk bisik-bisikkan, duduk cucuk. Kamu bagi tahulah pada orang bahawa kamu derma sekian-sekian. Kamu bagi tahulah pada orang bahawa kamu ni buat amal ibadah qiyamul lail sekian-sekian, kan? Dan akhirnya kita bila kita bagi tahu bermakna amalan tadi itu kalau atas dasar riak, atas dasar nak tunjuk, akhirnya amalan tadi tidak ada nilai harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dibuat bukan kerana lillah tapi dapat lillah saja. Kan eja yang sama dak lam ha, kan kalau bahasa Arab lillah. Buat hanya kerana Allah Taala, silap gaya jadi lelah. Tulisan Jawinya begitu. Baik. Sebahagian ahli tafsir pula ada menyebut bahawa yang diulang itu taqullah, kan kemudian wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, kali kedua wattaqullah ialah untuk sebagai penekanan yang kita dah sebutkan tadi. Ini kerana takwa ini benda yang cukup penting, kan? Benda yang cukup penting. Yang selamat dan masuk syurga adalah allazina amanu, orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Mereka yang bertakwa. Kita tahu bahawa masuk syurga tu adalah kerana nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi amal ibadat yang kita lakukan setiap masa dan ketika menjadi asbab, kan? Menjadi asbab kepada nikmat Allah tadi. Kalau kita lah kata contohlah tidak melaksanakan amal ibadah, kita mungkin kita minta doa, kita minta ampun pada Allah Taala, Tuhan itu Maha Pengampun. Nescaya dia ampunkan dosa kita. Keampunan untuk mendapatkan maghfirah dan sebagainya, maka tidak ada jalan lain, mesti melaksanakan amal soleh terlebih dahulu. Kan mesti buat amal soleh terlebih dahulu, ibadah-ibadah yang khusus terlebih dahulu berbanding dengan ibadah yang umum. Ini kalau boleh kita sama naiklah, kita seimbangkan. Sebab apa? Sebab dari sudut hubungan sosial dengan manusia pun juga perlu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Taala sekalian, takwa ini mesti dilakukan walaupun di hadapan orang ramai ataupun kala sendirian. Kan, ataupun masuk sendiri, kita duduk dalam bilik kan, tengah-tengah malam, kan. Jadi walaupun tak ada orang tahu, kita yang tahu, tapi perlu diingat bahawa handphone kita pun juga bertindak sebagai perakam kepada setiap amal kebaikan dan keburukan yang kita lakukan walaupun tak ada orang tahu. Kecuali orang ambil handphone kita, kan orang tengok apa dia punya cookies tu, kan. Cookies tu orang tak punya detection tadi tu memang tak dapat juga di delete, kan.
Ni maknanya kalau kita bandingkan dengan kerja ataupun tugas malaikat, raqib dan atid yang tulis amalan kebaikan dan keburukan kita ni, walaupun kita dah delete dah posting kita dalam media sosial, kan, tapi mereka tetap tulis dah, kan, mereka tetap tulis dah. Yang baik tak apalah, tapi yang buruk kita caci, kita kutuk orang, macam mana? Tetap ditulis dah sebagai satu amalan yang buruk yang akan mendatangkan dosa kepada si pelakunya, kan. Kecuali kita pergi jumpa orang tadi, kita minta maaf, kan, dan bila kita maaf, dia tengok keadaan lah isu hari ni. Kalau kita buat secara terbuka, kan, cacian tadi terburuk, maka kita kena juga minta maaf secara terbuka, kan. Ini bahaya. Maka berhati-hatilah dalam dunia sosial ini. Dan kalau pahala dapat berganda, maka dosanya juga akan datang secara berganda. Nak dapat pahala mudah lah, kan. Kita letak lah satu, suruh orang selawat, kan. Contohlah kata saya pun suruhlah tuan-tuan selawat, kata tuan-tuan baca, kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, contoh. Pada orang lain pula, mana berganda-ganda pahala tadi tu. Tapi bila kita suruh orang buat dosa ataupun kita sebarkan fitnah, kita adu domba dan sebagainya, ingat bahawa dosa tadi juga, kan, dia boleh menjadi berganda-ganda kerana disebabkan oleh kita orang pertama yang mencetuskan provokasi ataupun juga fitnah dan yang sewaktu dengannya. Ini kerana kadang-kala kita hanya baik depan orang, kan, tapi perangai buruk apabila di belakang orang ada. Pun adalah mungkin. Kita ruang muhasabah pada diri kita. Bukan kita nak tuding jari pada orang lain, tapi ini sebagai ruang muhasabah untuk diri kita. Baik, ada satu cerita. Cerita apa dia? Cerita pasangan laki bini lah, kan, anak-anak dia. Mana dia kata nak suruh isteri ni kemaslah di rumah. Ini kadang-kala sebahagian orang perempuan ni kalau di rumah ni dia pakai baju kelawar, kalau yang jenis berbedak sejuk, kan, macam apa, jerangkung dalam almari ke apalah, kan. Bila makan pun sekadar macam tu. So dia rasa macam mana? So tak apalah, dia ajak satu family ataupun isteri dia, jom kita dinner kat luar. Tujuannya apa dia? Barulah dia cerita bahawa si suami tadi tu nakkan supaya isterinya tadi tu berpakaian kemaslah, sedikit tidak duk serebeh, tidak selekeh, kan. Mungkin ada sebahagian lah, kan. Benda ni pun benda relatif. Tak, dah si isteri pula jawab, dah anak ramai, macam mana? Anak kecil-kecil pula, mana boleh nak pakai smart? Itu bergantung kepada keadaan dan suasana lah. Itu selingan saja, tuan-tuan. Baik. Kemudian yang terakhir ayat di sini ialah innallaha khabirun bima ta'malun. Bila mereka dapat faham, kan, sini tidak diletakkan terjemahan ini. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, khabirun, maha mengetahui, bima ta'malun, apa yang kamu amalkan, kan. Melayu panggil amal tak? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ataupun apa yang kamu buat. Baik dan buruknya amalan kita, pekerjaan kita tidak lepas daripada radar ataupun penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat lagi masa sekolah dululah, ustaz kami, kan, dia kata boleh kalau kamu nak buat maksiat. Kan, dia tarik situ dululah. Boleh kalau kamu nak buat maksiat, tapi ingat, cari tempat yang tak dapat dikesan oleh radar Tuhan. Cari tempat yang tak dapat dikesan oleh radar Tuhan. Kita fikir mana ada tak? Kerana Allah itu maha mengetahui, maha segalanya. Memang tidak akan alam, kan, gelap gulita, maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengetahui apa jua perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya, walaupun yang terletik dalam hati sanubari manusia tadi. Jadi bila begitu, tak jadilah nak buat keburukan kerana kita sentiasa dipantau oleh CCTV. Tapi manusia ni ada yang baik, ada yang jenis degil,
kan. Kalau yang jenis degil ni bila kita berjalan atas jalan raya, okey, tahu dah tempat 90, kita pun tengoklah kereta sebelah dia dah apa panggil bim lampu. Oh, ini ada speed track ni. Kan. Degil dari sudut nak patuh kepada peraturan jalan raya, kan, untuk kebaikan bersama. Itu juga perkara biasalah. Habis skema ustaz. Kan, kalau 90 lah. Tengok keadaan lah, kan. Tengok kepada apa jumlah trafik pada ala sentiasa perhati kita. Sentiasa perhati kita. Dan kita sendiri tuan-tuan, kalau diperhatikan agak-agaknya macam mana? Kan kita letak diperhatikan. Kan kalau macam kata di pejabat lah kan, ataupun di mana saja, ataupun kalau anak-anak pun okay, kita letak CCTV dalam bilik dia ni, bukan 1, 2, 3, 4 kan, 4 bucu ni 4 CCTV. Tengok. Maknanya Allah sentiasa perhati kita dan jangan tanya bagaimana Tuhan tahu. Itu urusan dia. Baik, dan Allah tahu apa sahaja yang kita lakukan. Dan kalau kita dapat hayati ayat ini, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Maka sudah tentulah manusia tidak akan melakukan keburukan. Tidak akan menzalimi diri sendiri dan semuanya akan buat benda-benda yang baik belaka. Tapi itulah hakikat manusia. Memang dah lumrah dah begitu. Allah jadikan manusia antara sifat dia zalim. Akan ada manusia yang sentiasa melanggar titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara biasa. Yang kadang-kala kan nampak baik tapi dia juga berperanan untuk nak membawa rakan-rakan ataupun kawan-kawan kepada melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada secara sedar ataupun secara tidak sedar. Kita kena tengoklah. Kadang-kala contoh tadilah bab mengumpat, bab mengeji ni kadang-kala kita pun terjebak sama. Bila kita perasan aku ni kan dah nak mengata mula orang panggil apa, buat ketupat mulut. Walaupun mulut tidak bercakap tapi tangan yang menaik. Baik, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa sahaja yang kita buat, artinya Allah Taala akan balas. Dan setiap perbuatan baik dibalas baik dan yang buruk akan dibalas buruk, dan pasti tidak akan terlepas dan tidak akan ada yang tidak dibalas Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Ini juga yang ayat yang selalu kita baca dak tuan-tuan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala, sesiapa yang mengerjakan kebaikan, dalam biasanya orang tulis sebesar zarah. Saya tukar kepada sekecil zarah. Atom ni kecil ke besar? Kan? Mungkin ada perbezaan pandangan lah. Saya tulis sekecil zarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala zarah, sekecil zarah pun, kebaikan tadi itu khairan yarah, nescaya dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan sekecil zarah sekalipun, syarran yarah, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat. Dan syarran yarah ni, si manusia tadi itu di hari akhirat nanti dia akan dan juga inilah dia keburukan kamu walaupun kecil. Kan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ini maha teliti, cukup teliti. Kalau kita hari inilah dalam sistem keuangan ni, ledger keuangan lah, kan, 1 sen. 1 sen pun terlepas juga. Ya, kan, jangan tak kira juga 1 sen pun. Saya ingatlah kata adalah auditor di tempat surau kami lah. Kan, dia memang auditor yang bertauliah. Dia kerja bank. Adalah pegawai kanan di sebuah bank di Kuala Lumpur. Memang kita minta dia. Kan? Kita minta dia sebagai juru audit kepada surau, sehingga akan benda-benda yang bersifat teknikal ini pun dia cukup jaga, dan kita cukup seronok lah. Pasal apa? Nampak akan ketulusan kan dalam melaksanakan ataupun kita panggil good governance lah kan, tata kelola yang baik, sehingga akan setiap
every purchasing, setiap pembelian mesti disertakan dengan resit yang betul, bukan resit yang dibuat-buat. Atau kalimah ya'mal. Faman ya'mal misqala, siapa yang melakukan amalan. Dari sudut nahwu bahasa Arab, sepatutnya ya'malu ini dalam format marfu'lah ya'malu, kan, amilah ya'malu digunakan dalam keadaan biasa. Akan tetapi kerana kalimah ya'mal, faman ya'mal dalam bentuk majzum. Majzum ini maksudnya baris mati. Kalau marfu' ini baris depan, kan? Ya'malu. Jadi faman ya'mal, siapa yang melakukan, makna dalam bentuk majzum, maka ia adalah dalam bentuk kondisi ataupun keadaan. Maksudnya kalau buat begini, kan, akan jadi begitu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kan, siapa yang buat baik walaupun sekecil debu ataupun atom kebu, dia akan dipertontonkan nanti, dan juga siapa yang buat jahat juga akan diperlihatkan kita fahamlah, kita menghayati, kan, dah cukup insaf daripada kita. Tapi manusia selalu lupa. Tak? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah dan syarran yarah. Kan? Terduduk kita bahawa Allah Ta'ala ni cukup teliti apa yang kebaikan kita buat, apa yang keburukan kita buat, kan? Walaupun kita kata benda tu kecil lah, kan, sebesar kuman ke sebesar hama ke, tetap akan diaudit, akan dihisap, dihitung di akhirat nanti. Itulah yang saya katakan, kita ni terduduk ni. Pendek kata, aku tak buat dah perkara yang jahat. Hilang sekejap, okey, macam kita tengok orang aksiden lah, trauma sekejap. Lepas pada tu mungkin 5 minit, 10 minit bersuk balik. Okay. Kerana manusia sebahagiannya jenis mudah lupa. Ada baik dan buruk dia. Jadi oleh itu, ayat ini maksudnya siapa yang buat baik, kan, siapa yang buat amal baik, maka dia akan lihat amalnya tadi itu di perkataan misqal, daripada kata dasar saqala. Saqala ni berat. Saqala ni berat. Yang sama dengan kalimah dalam ayat kedua surah Al-Zalzalah sama, dan kita baca iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu dan asqalaha. Dan bumi itu mengeluarkan beban dia. Asqal ni beban, kan, benda-benda yang berat. Okey, kalimah saqala di sini ni maknanya beban. Tapi apakah pula maksud misqal? Dia adalah sesuatu yang digunakan untuk membandingkan berat antara dua benda atau dua perkara. Bagai contohnya kalau jenis timbangan. Dululah, zaman dulu-dulu ni okey ada timbangan. Kita hari ni tak ada dah, kan, tidak ada dah apa orang panggil dacing lah. Kan, kita panggil sistem metrik dah, kan. Tak ada dah dacing letak, kan, satu apa dia panggil satu tahil ke. Dululah ada, kan. Satu timbangan dia ni tahu sama ke tidak apa nama dacing tadi. Kan, tahun 70-an. Awal 80-an mungkin adalah di setengah kampung. Baik, jadi oleh itu perkataan misqal bermaksud alat yang digunakan untuk membandingkan berat. Dalam bahasa Arab apabila wazan ni dipanggil apa? Penimbang kata. Kan, penimbang kata perkataan yang digunakan dengan huruf mim dan ada huruf alif. Ini tertinggal ni. Ada huruf alif. Daripada perkataan saqala ada misqalun, kan. Ia adalah alat yang digunakan. Sebab dalam bahasa Arab dia panggil perkataan saqala, kan, dia adalah dia punya dia panggil tasrif dia. Saqala yasqulu, apa panggil, sampailah kepada isim makan. Isim alat, nama tempat, nama alat dan sebagainya, dan perkataan misqal pada alat yang digunakan. Sebagai contoh miftah. Kalau muftah tu budak yang apa OKU tu, kan, yang menjadi apa panggil
inilah perasmi yang menjadi antara figura yang timbul ataupun yang muncul pada perasmian bola sepak Piala Dunia di Qatar bersama dengan aktor Hollywood Morgan Freeman. Okey. Baik. Jadi Miftah. Kalau budak tu dibaca nama dia tu Ghanim Al-Muftah kan di baris depan. Baik, yang kita ni Miftah kan. Miftah ni yang nak ditunjukkan di sini ialah daripada perkataan Fataha. Fataha bila tambah mim dan tambah alif, maka dia akan jadi isim alat. Kan isim alat. Maknanya anak kunci ataupun pembuka. Jadi pembuka ni jadi anak kunci lah. Kalau ikutkan asal terjemahannya dia ada perkataan Fataha artinya perkataan asalnya wazana. Baik, mizan maknanya penimbang. Kan? Baik, kenapa digunakan kalimah mithqal yang bermaksud alat yang digunakan sebagai pemberat dalam ayat yang kita baca ini? Kerana dia nak bandingkan berat yang seiringan dengan zarrah. Zarrah ni atom lah, yang bermaksud benda yang paling kecil yang dapat dibayangkan. Bayangkan tuan-tuan, pada orang Arab dulu, benda yang paling kecil yang mereka tahu adalah telur semut. Kan? Zaman dulu-dululah, zaman belum ada teleskop. Kan? Mereka tahu ada telur semut dan itulah yang mereka panggil zarrah. Kan? Telur semut tadi tu. Kalau tempat kita apa? Wallahu a'lam. Kan? Baik, ada pun perkataan syarra jahat. Perkataan syarra ni jahat. Mak saya cerita, dia kata adalah kawan dia zaman sekolah dulu. Nama Khairul Bariyah dan Syarul Bariyah. Ada juga nama orang Melayu dulu letaklah disebabkan oleh kenaifan ilmu. Syarul Bariyah, sejahat-jahat manusia. Mungkin dia ingat kata asalkan nama Arab, boleh letak nama. Kan? Baik, syarul adalah jahat. Jadi perkataan zarrah daripada perkataan ini silap ni. Syarra ni daripada perkataan syarara. Perkataan syarara ini sebab biasanya dalam bahasa Arab, perkataan bahasa Arab kebiasaannya terdiri daripada 3 huruf. Kan? 3 huruf. Kataba, fa'ala ni syarara. Dan dia adalah saya mengajar qawaid lughah Arabiah bawah ni. Ini dipanggil perkataan sahih apa dia panggil? Mudha'af. Daripada perkataan syarara, jadi orang Arab dia agak payah kalau ada 2 perkataan yang sama. Hababa jadi habba. Kan? Syarara pun sama. Syarra. Banyaklah juga dalam Quran. Habba, kemudian manna dan sebagainya. Maknanya daripada 3 huruf yang bermaksud percikan api. Ini kejahatan yang manusia tahu dia buruk. Tak kira lah sama ada dia orang Islam ke tidak Islam. Dan asalkan dia ada akal yang waras dan normal. Semua orang tahu. Bisa kata ginilah yang paling mudah dah isap rokok. Kan? Semua orang tahu. Kajian perubatan menunjukkan bahawa merokok itu membahayakan kesihatan. Minum arak pun sama juga membahayakan kesihatan. Semua orang tahu. Tetapi, tapi memang payahlah sebab kalau penjenayah pun dia tahu apa yang dia buat itu salah. Rompak, penyamun, kan? Mungkinlah orang kata, adakah dilatih, dididik anak dia ni supaya jadi penyamun macam dia? Biasanya tidak. Kan mungkin sebahagian orang yang kerja jadi penjenayah penyamun adalah penjenayah. Kan? Jangan sangatlah. Tak tahulah, mungkin ada juga setengah tempat bukan di Malaysia lah kot, kan, yang anak beranak, maknanya ayah dan anak ini juga turut sama bersubah dalam melakukan jenayah dan sebagainya. Jadi tidak perlu untuk menjelaskan bahawa dia sudah tahu perbuatan yang dia buat tadi itu adalah perbuatan yang buruk, dalam perbuatan yang salah. Dalam ayat yang sebelum ini telah diberitahu bagaimana kalau seorang tadi buat amal kebaikan sekecil zarah pun akan ditunjukkan amalan.
Itulah kata kalau kita ni orang yang betul-betul beriman, kita sedar, kita baca ayat dalam surah Al-Zalzalah pun tadi pun dah cukup. Kan terkedu kita dah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nescaya tidak akan ada orang yang melakukan kemungkaran, tidak akan ada orang yang melakukan kemungkaran, pelanggar perintah tadi akan berdosa dan setiap dosa akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah min dzalik, kecuali dia benar-benar mohon ampun, bertaubat kepada Allah taala dan Allah mengampuni dosa-dosa dia. Okey, barulah selesai. Kalau tidak, akan berada kan untuk satu tempoh yang lama diazab dalam neraka. Baik. Jadi kita ditunjukkan dengan amal kita. Sama ada yang baik ataupun yang buruk, semua sekali. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kebaikan yang kita buat akan digandakan dan kita akan lebih menghargai kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Gandaan 10 misalnya, macam kita maklumlah kita nak buat kebaikan, malaikat dah tulis dah. Kan bila kita buat okey dan keburukan dia tidak digandakan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ni Rahman, Rahim kepada manusia. Kan? Ditunjukkan semua. Kalaulah ditunjukkan semua, tapi tadilah manusia ni memang begitulah. Kan? Baik. Kemudian ini silap ni. Muhasabah. Bukan muhasabah, muhasabah pengurusan masa dan tabung kebajikan. Baik, rangkaian ayat ini menerangkan kepada kita betapa pentingnya kita melihat apa yang kita lakukan pada masa lalu. Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur, hendaklah kamu perhati tengok apa yang telah kamu buat untuk esok. Maknanya apa yang kita nak, apa yang kita dah laburkan untuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Jadi dilakukan pada masa yang lalu untuk kejayaan dan kebahagiaan masa depan. Dan kita dapati Allah Ta'ala ni dia bagi motivasi kepada orang yang baca Quran. Kan? Contoh tadilah ada dalam Quran ayat motivasi, ayat ganjaran yang berganda, dan pada masa yang sama juga ingat bahawa kalau kamu ingkar, azab Allah itu cukup pedih sama sekali. Itu untung. Dan dengan masa yang diberikan kepada kita, manusia seharusnya berfikir untuk melakukan perkara yang benda-benda yang baik. Sebab masa umur kita berbeza antara satu sama lain. Kita diuji. Orang ni diuji dengan kaya, dengan miskin, dengan sakit, dengan senang, anak ramai, anak tak ramai, tak ada anak, macam-macam bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Bak kata kita baca ayat tadilah kan, wahai orang beriman, janganlah kerana anak pinak dengan apa harta benda dan anak pinak melalaikan kamu daripada melaksanakan zikir ataupun tuntutan ibadah kepada Allah Taala. Dia merupakan ujian juga. Kaya pun ujian, kan, miskin pun ujian. Semua benda adalah mencapai mardhatillah, akan lulus ujian tadi. Baik. Kerana perlu diingat bahawa penciptaan manusia adalah untuk ibadat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu kira, kamu menyangka bahawa kami buat kamu ni sia-sia? Kan, saya saja suka-suka tak? Tak. Kan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu ni tak balik kepada kami. Tak. Maknanya Allah jadikan manusia kan ada tujuan yang tak lain tak bukan adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan Allah jadikan manusia dan jin untuk kita ibadah kepada dia. Dan kita juga maklum tuan-tuan, Allah buat alam semesta ni. Kita tengok contohlah kata rumput ke daun semalu ke pokok kadok ke apa benda lah yang ada sekeliling kita ni pun Allah jadikan tidak sia-sia
hidup yang tersendiri. Jangan kita kata tidak ada faedah. Ada faedah yang kita tidak mengetahuinya. Baik. Kemudian dalam rumusan kehidupan kita selalu berhadapan dengan masa ada 3. Orang katalah kan kita ni hidup dalam 3 masa dah. Semalam, hari ini, besok. Kan? Semalam, hari ini, besok. Kita muhasabah. Kita muhasabah apa yang dah aku buat semalam. Kan? Kalau dalam konteks pekerja pun samalah kita akhir tahun nak tengok orang nak isi SPT ni. Kan? Prestasi kerja tahunan apa yang kita dah dapat, yang belum dapat dan lain-lain. Baik, dalam surah Al-Hasyr yang kita bicarakan pada malam ini, Allah peringatkan kita untuk muhasabah diri. Apakah tindakan yang kita lakukan pada masa lalu, mana dalam arti kata semalam, yang akan membawa keputusan kita pada masa akan datang. Kalau budak-budak periksa, dengan saya difahamkan, kan? Jadi, tamat kan? Untuk yang fasa pertama lah. Jadi, maknanya dia kena betul study. Kalau dia tidak study, artinya kan bila dia tidak mendapat grade yang bagus, bermakna dia tidak dapat nak menyambung pengajian ke college ataupun universiti dan sebagainya. Jadi sedangkan sekarang adalah masa yang hanya diberi pada kita, kehidupan dunia. Kepada kita yang sihat segar bugar ni, manfaatkanlah, uruskanlah masa dengan baik sebelum datang 5 perkara dah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, irtani khamsan qabla khamsin, kan? Manfaatkanlah, kejarlah, ambillah kan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Sihat sebelum sakit dah, masa lapang sebelum masa sibuk dan sebagainya. So masa yang ada ni manfaatkanlah sebaik mungkin. Memang penat tu penat, tapi bila kita faham sebagaimana anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayah dia, kan anak dia kata, maknanya saya tengok ayah ni kan sentiasa bekerja lah kan, dengan siang malam menulis, mengajar ilmu dan sebagainya. Bila masa ayah akan rehat? Dia kata mati baru rehat. Dan sebahagian pula menjawab, okey, dia rehat bila? Ketika solat. Kan tuan-tuan bacalah kisah orang yang tekun beribadah ni, maka dia jawab dengan solat dia dapat merehatkan diri dia. Kita bagaimana? Kan, adakah dengan solat kita dapat rehat ataupun dengan solat tu kita tambah penat? Tanya diri kita masing-masing. Sebab di situlah ada nikmat kita mendirikan solat, terutama solat sebelah malam, kan, dengan ayat-ayat yang tertentu yang diri kita. Kalau seorang itu nak jadi orang bertakwa, maka bergantung kepada berapa banyak usaha dan masa yang dihabiskan untuk belajar. Begitulah juga untuk kehidupan dunia. Kita fokus kepada tujuan utama Allah jadikan kita untuk beribadah, terutama ibadah khusus ini terlebih dahulu, puasa, zakat, solat dan sebagainya, yang kita buat dengan sebab yang mungkin, dan mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang berbahagia di akhirat nanti. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, bla 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 lah, kan tuan-tuan baca. Baik. Kemudian macam juga pilot, dia boleh terbangkan kapal terbang yang baru. Jadi bergantung kepada pengalaman. Maknanya pengalaman kita yang semalam ini menjadi ruang iktibar untuk hari ini dan juga perjalanan besok hari. Jadi begitulah. Seorang anak muda yang nak berjaya dalam bisnes, inilah masa terbaik. Rasa perik jadi hilang modal, kan, dan kena susun balik melihat kepada SWOT. Di manakah dia punya kekuatan, strength, kan, kemudian ada weakness, kelemahan, kan, opportunity dan juga ancaman T, kan. Jadi tengok 4 perkara tadi untuk kita, bukan dalam konteks bisnes sahaja, tapi bisnes kita selaku hamba
untuk melaksanakan tuntutan dan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian juga kita tambah sikit lagi. Sudah tentu Allah maksudkan ayat ini ialah munculnya kebaikan yang membawa kepada kejayaan di akhirat yang kekal abadi. Baik, dan yang terakhir ialah ayat 19 inilah. Ini di luar daripada konteks tapi kita sambung juga. Allah kata jangan kamu jadi wala takunu kallazina nasullaha, jangan kamu jadi orang yang melupakan Allah fa ansahum, maka Allah kan menjadikan mereka tu yang fasik. Baik, jadi dalam konteks ini diberikan ayat yang menyentuh tentang psikologi manusia. Ayat-ayat yang berbentuk zajrun, ancaman ataupun juga teguran. Contoh lalai, leka yang mana manusia sentiasa buat. Contoh ni lah, malam ni ada bola kan. Saya tengok pun saya tak pernah tengok. Kan? Pukul 3 pagi ke Argentina lawan Croatia ke. Kan? Jadi orang yang bangun malam ni mudah-mudahan kita doa lah tak kan. Bukan kata menang mana-mana tak. Tapi supaya dia gagahkan diri untuk melaksanakan 2 rakaat pun jadilah. Kan, contohlah kalau tidak rugilah dia. Jadi sepatutnya manusia menyegerakan amal kebaikan, tapi ada yang ini tak kisah sahaja. Dan lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan teguran kepada manusia dalam perkara ini. Baik, sebagai kesimpulannya, seruan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman dalam ayat yang kita baca tadi, yang tadi, innallaha khabirum bima ta'malun, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mahukan orang beriman ini sentiasa muhasabah diri, fikir kan apakah nasib masa depan, yakni kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Kalau banyak amalan insya-Allah bahagia, dan wa illa fala, dan kalau tidak bermakna seorang tadi itu tidak akan beruntung, malah akan rugi dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sebaliknya. Jadi saya kira sekadar itulah perbincangan kita yang ringkas pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan seperti biasa, kalau ada tuan-tuan dan puan-puan dalam ini ataupun juga di luar sana yang mengikuti majlis ilmu kita pada malam ini di mana sahaja anda berada, ingin menyalurkan zakat, sumbangan, infak dan sebagainya, bolehlah menyalurkan sumbangan ikhlas anda itu kepada akaun Bank Islam Tadabbur Malaysia. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia, aqulu ma sami'tum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas perhatian dan komitmen tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang setimpal padanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallah. Afwan.